Kita juga by name, tiada yang terkecuali. Steady Kau Gang bersama saya Velvet di Kopi FM. Dan pastikan kamu like Facebook page kami, boleh download app Kopi TV secara percuma di Google Play Store dan juga di Apple Store. Dan hari ini special sedikit, okay? Kita ada seorang tetamu istimewa dari Amanah Raya. Kamu pernah dengar ini? Dan hari ini untuk pengetahuan kamu orang, saya bersama dengan Puan Saftuya Adnan, Ketua Amanah Raya Berhad Cawangan Kota Kinabalu. Dan mungkin kamu pernah dengar pasal Amanah Raya, mungkin ada yang tidak. Dan kamu tidak tahu apa guna Amanah Raya di Malaysia kan sebenarnya. Dan selamat petang Puan, apa kabar? Baik, selamat petang Velvet. Yes, dan terima kasih kerana sudi datang di Kopi FM. Dan hari ini untuk pengetahuan kamu orang, Puan Saftuya Adnan, Ketua Amanah Raya Berhad, akan berkongsi tentang perancangan pewarisan. Adakah dia sangat penting? Ini kira macam kan macam bagi wasiat. Dan banyak yang mungkin kita tidak tahu. Okey, saya pun banyak tidak tahu pasal apa ini Amanah Raya. Dan Puan akan kongsikan. Dan mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih detail lah kan kepada pendengar, apakah peranan Amanah Raya dan apakah perkhidmatan perancangan pewarisan yang ditawarkan oleh Amanah Raya. Terima kasih Velvet. Yes. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Kopi FM ni kena memberi peluang kepada Amanah Raya untuk berkongsi maklumat pada petang ini mengenai perancangan pewarisan kepada para pendengar, terutamanya masyarakat di Sabah ni. Pendengar di luar sana tentunya tidak biasa mendengar kan tentang perancangan pewarisan ni kan. Ya. Lepas tu sebab Amanah Raya ni dia memberikan perkhidmatan seperti wasiat, amanah dan pusaka untuk yang perkhidmatan kita tawarkan adalah untuk memastikan kelangsungan kehidupan keluarga kita tersayang semasa ketiadaan pada suatu hari nanti. Oh, dan ini macam untuk merancang pewarisan amanah atau palis kalau kita jalan duluan dari yang lain kan. Tidaklah bergaduh mau rebut harta. Kata sekarang ni kan ada yang ada tanah banyak kan. Jadi tidak tertulis waris-waris dia bilang tu kan. Kalau ada wasiat, perkara ni akan lebih mudah. Betul. Sebenarnya. Dan mungkin Puan boleh kasih terang dengan lebih lanjut lah, apa peranan Amanah Raya dan apakah perkhidmatan perancangan pewarisan yang ditawarkan. Peranan Amanah Raya juga boleh dilantik sebagai wasi ataupun pentadbir. Sebab ni penting, sebabnya kalau kita tanpa wasiat ni untuk perancangan harta pusaka ni akan lebih rumit. Betul. Perlu ada wasiat. Lepas tu Amanah Raya juga boleh dilantik sebagai pemegang amanah. Untuk pengurusan pusaka juga Amanah Raya akan mentadbir pusaka tu bagi pihak waris. Kemudian kita akan buat pembahagian ke atas pusaka tersebut kepada waris-waris yang berhak juga. Oh, okey. Dan untuk pengetahuan kamu orang kan, Amanah Raya ini memang kita selalu dengar dari dulu kan, dan mereka ni memang sangat legit, okey, sebab ini under government dan mereka merupakan sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1921. Dan next year tahun 2021 dia akan celebrate birthday yang ke-100. Wow, 100 tahun sudah wujud di Malaysia ini. Dan mereka ada perkhidmatan perancangan pewarisan kepada semua warga negara Malaysia, masyarakat Malaysia, merangkumi perkhidmatan wasiat, pengurusan peramanahan dan pentadbiran pusaka. Dan kita akan bersama dengan Puan Saftuya sebentar saja lagi. Banyak yang kita mau tanya pasal Amanah Raya ni. Saya pun saya tahu yang di atas-atas saja. Saya tidak tahu yang in depth dibilangkan. So kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama saya Velvet di Kopi FM. Masih lagi setia bersama saya Velvet di Steady Kau Gang. Jangan lupa like Facebook page kami, boleh download app Kopi TV secara percuma di Google Play Store dan juga di Apple Store. Dan hari ini
Kopi-Kopi FM sangat berbesar hati sebab Puan Saftuya Adnan sudah datang pergi di konti Kopi-Kopi FM untuk berkongsi tentang ini perancangan pewarisan, adakah dia penting. Dan untuk pengetahuan kamu orang, Puan Saftuya adalah Ketua Amanah Raya Berhad Cawangan Kota Kinabalu. Dan sedikit biodata lah kan, sebenarnya Puan Saftuya ini berasal dari Sarawak. Sarawak. Kan saya dengar sejak dia masuk kan macam orang Sarawak nih. Boleh tahu dia punya logat. Oke, dan kita mau sambung lah kan pasal ini amanah raya lah kan, mungkin ada yang tidak tahu. Dan Puan, biasanya kita selalu tengok lah, bukan di newspaper lah kan, selain dari newspaper, di media sosial selalu keluar lah pasal orang bergaduh pasal harta kan, problem-problem yang wujud apabila mereka berebut si waris-waris ni lah kan, berebut harta pusaka. Dan ada yang tidak tahu, apakah langkah pertama yang perlu diorang buat bila berlaku kematian, dan ada juga waris yang memilih untuk mentadbir pusaka si mati sendiri sampailah ia menyebabkan berlaku pertikaian ataupun pergaduhan time dorang membahagi harta pusaka. Jadi apakah sebenarnya punca permasalahan kepada pentadbiran pusaka ni, Puan? Ini kan macam sebenarnya waris tu sendiri kadang-kadang dia tidak tahu dan tidak faham bagaimana untuk mentadbir pusaka tersebut. Satu. Lepas itu dia tidak ketidakfahaman waris tentang hukum faraid. Yang ini untuk bagi orang Islam. Lepas tu kos pentadbiran pusaka juga boleh menyebabkan urusan tertangguh, seperti dia dah bayar dululah, seorang tunggu seorang lah nak bayar kan. Satu, waris tiada masa untuk memulakan pentadbiran. Dia tak ada masa, very busy. And then penyalahan guna kuasa. Macam waris kan salah faham akan fungsi penama. Dia cakap waktu dia hidup, dia cakap dia nak bagi ni, tapi there's no document tu. Dari verbal saja. Macam tu. Lepas tu perselisihan faham, pertikaian. Mau tanya yang sikit jadi besar jadinya. Kan mesti perlu ada orang ketiga ke organisasi kan untuk uruskan semua hal tersebut lah. Lepas tu pecah amanah juga. Membuat kadang-kadang orang tu nak boleh dipercaya kan. Satu kita pun tidak tahu kan. Lepas tu untuk pembahagian tu dia buat pembahagian tu secara tidak betul. Kadang-kadang kita dengar saja kan. Tapi perkara begini kadang memang selalu terjadi. Sepanjang Puan bersama dengan Amanah Raya, adakah kes sebegini banyak? Sangat banyak. Kalau dia macam tiada betul perancangan dia, perancangan pewarisan tu tidak diuruskan secara betul, dia akan menjadi macam ni lah. Lepas tu kadang-kadang dia macam ni lah untuk permulaan dia. Kadang-kadang dia tidak urus betul. Lepas tu dia tak ada wasiat satu. Lepas tu lagi dia macam sebelum orang tu meninggal, dia kadang-kadang tiada pepesan satu. Lepas tu dokumen dia sana sini. Yang tu akan merubitkan tu. Kalau boleh kan, setiap kita ni yang hidup ni, kalau boleh kita buat satu macam persediaan untuk ke arah itu, dengan ada sebab kita tahu semua all of us akan pergi, tapi bila pergi tu kita tak tahu. Betul kan? Palis-palis yang muda kadang-kadang kita terlampau confident yang kita akan hidup sampai berpuluh-puluh tahun, bilang nanti lah saya bikin ni wasiat, dia bilang kan satu kali palis-palis dia bilang. Jadi itu yang penting lah, kita perlu buat persediaan lah kan. Bercakap pasal persediaan saya pun belum. Okey, saya akan kembali selepas ini bersama dengan Puan Saftuya. Kita akan dengarkan perkongsian Puan pasal perancangan pewarisan, adakah dia penting. Dan mungkin kalau zaman sekarang ini kan ia sangat-sangat penting lah kan, sebab pasal harta mungkin 10,000 5,000 pun boleh menyebabkan pergaduhan yang sangat-sangat besar sampailah berpecah belah ini adik-beradik kan. So kita akan kembali selepas ini, jangan pergi mana-mana, terus setia bersama saya Velvet dan Puan Saftuya di Kopi-Kopi FM. Setia bersama saya Velvet di Steady Cow Gang, dan hari ini saya bersama dengan Puan Saftuya dari Amanah Raya Berhad. Beliau adalah ketua di sana, kota pengarah, dan
untuk pengetahuan kamu, hari ini kita akan berkongsi pasal perancangan pewarisan. Adakah dia penting? Dan saya rasa kalau untuk zaman sekarang memang sangat-sangat penting lah. Dari dulu sampai sekarang pun memang penting pun kan. Dan mungkin ada di antara kawan-kawan yang tidak aware pasal kewujudan amanah raya ni. Dan yang kamu tahu ASB itu memang selalu kan KWSP, yes, amanah raya kita dengar tapi kita tidak tahu apa dia punya kegunaan, dia bilang kan. Dan soalan yang seterusnya saya ingin tanya lah kan, apakah kelebihan berwasiat di amanah raya dan melantik amanah raya sebagai pentadbir? Dan ini contoh kita buat amanah raya sebagai anulah tukang jaga harta kita. Kalau mau bahagia, dorang yang urus begitu, ndak payah susah-susah kan. So apa kelebihan dia puan? Amanah raya ni adalah penulis wasiat bertauliah kan. Lagi satu, kalau membuat wasiat di amanah raya, boleh melantik amanah raya sebagai wasi dan pentadbir untuk memudahkan proses pentadbiran pusaka tanpa sebarang pertikaian keluarga. Amanah raya juga tidak mempunyai kepentingan ke atas harta si mati dan akan mentadbir pusaka tersebut dengan adil. Satu lagi, amanah raya ni berpengalaman selama 100 tahun. Kerja kita buat benda ni je kan. Untuk amanah tu, of course we are familiar with all this kan. Lepas tu tiada charge tersembunyi. Apa-apa charge kita memang bagi tahu kan. Jaminan kerahsiaan, confidential, private confidential. Wasiat di amanah raya juga membolehkan anda melaksanakan pemberian khas ataupun derma kepada mana-mana badan kebajikan maupun individu bagi tujuan amal. Macam kita nak buat welfare ke amal jariah, kita boleh kita nyatakan dalam wasiat tersebut. Lepas tu penyimpanan wasiat di amanah raya adalah pencuma seumur hidup. Oh, dia payment one off saja. One off saja. Lepas tu kalau bayar untuk komprehensif dan untuk asas tu, kemudian simpan tu memang percuma. Kita tak ada custody tu kalau melantik amanah raya. Tidak yang macam yearly fee. Tak ada. Oh, macam kan. Okey tu. Ya. Okey. Dan seterusnya kan saya mau tanya lah. Mungkin ada yang tanya lah macam, saya tiada harta pun, saya punya tanah pun tiada, duit simpanan pun tiada. Jadi buat apalah saya mau minta tolong amanah raya? Apa yang saya boleh buat selain daripada kalau saya tiada duit kah? Bolehkah saya menggunakan amanah raya untuk urus-urus yang lain-lain, contoh custody anak? Lepas ni saya akan tanya Puan Saftuya. Kita akan kembali selepas ini. Jangan pergi mana-mana, terus setia bersama saya Velvet di Kopi-Kopi. Terima kasih karena masih lagi setia bersama saya Velvet di Steady Kyle Gang. Jangan lupa like Facebook page kami, boleh juga download app Kopi TV secara percuma di Google Play Store dan juga di Apple Store. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Saftuya Adnan, dan beliau merupakan Ketua Amanah Raya Berhad di Kota Kinabalu. Dan untuk pengetahuan kamurang, hari ini kita akan bercerita pasal macam pentingkah untuk kita buat perancangan pewarisan. Jadi penting, memang penting pun Puan kan. Dan saya mau tanya satu soalan di sini nih kan, adakah wasiat nih kita buat untuk orang-orang yang mempunyai harta saja, Puan? Tidak. Sebenarnya wasiat ini bukan saja mengenai harta, tetapi anda juga boleh menyatakan apa jua hasrat yang ingin dilaksanakan selepas kematian. Dia tidak perlu harta saja. Selalu orang akan cakap kan, saya tidak ada harta, saya tidak banyak harta, buat apa nak buat wasiat. Sebabnya wasiat tu untuk melantik wasi supaya nanti apa-apa berlaku ada orang yang akan uruskan untuk perkara-perkara kita tidak tahu apa yang kita dapat kan, apa yang kita akan warisi selama hayat kita kan. Satu lagi sebagai contoh, boleh melantik amanah raya untuk mendermakan 1/3 bahagian pusaka yang dimiliki kepada badan kebajikan untuk rumah anak yatim, untuk melaksanakan badal haji bagi orang Islam dan sebagainya. Sebenarnya apa-apa yang hasrat yang kita nak diberikan berterusan kepada badan kebajikan, kita boleh juga melantik amanah raya sebenarnya untuk menjadi pemegang amanah. Sebagai contoh, sekiranya anda mempunyai anak OKU yang kurang upaya, anda boleh meletakkan wang dan buat satu tabung amanah untuk amanah raya uruskan perbelanjaan anak setelah orang yang
sebagai penerima tadi kan buat buka akaun amanah tu meninggal. Melalui kaedah ini kebajikan anak anda akan terpelihara, terjaga. Kadang-kadang kan bukan kita tidak percaya keluarga kita sendiri ke apa kan. Tapi untuk kalau orang tu ada cukup dari segi keuangan ke apa, memang ada orang nak menjaga dia sebab dia dah terjamin di situ. Jadi ada juga yang buat begitulah kalau yang memang sekarang. ada. Untuk contoh situasi kalau ibu bapa sudah tua, ada, yes. Anak di luar negara, lepas tu dia kadang-kadang dia bingung kan. Ibu bapa dia tu kadang-kadang dia takut walaupun dari segi kewangan ibu bapa dia banyak ke apa, tapi kalau dia nak buka satu tabung untuk kita jaga macam bayaran nafkah bulanan pun boleh. Macam amanah raya yang akan sebagai pemegang amanah kepada akaun tu. Okey. Dan selain daripada wasiat, kamu tahu tak amanah raya juga menawarkan perkhidmatan pengurusan amanah dan ada banyak lagi yang Puan akan kongsikan selepas ini. Saya mau tanya juga, jangan pergi mana-mana, terus setia bersama saya Velvet di Kopi Karena masih lagi setia bersama saya Velvet di Steady Cow Gang dan saya bersama dengan Puan Saftuya dari Amanah Raya Berhad Cawangan Kota Kinabalu, dan kita bercerita pasal anulah pengurusan wasiat, adakah dia penting kan, dan bercerita pasal amanah raya kan Puan. Selain dari wasiat, apakah produk amanah yang terdapat di amanah raya? Di amanah raya ni juga kan kita ada menawarkan pelbagai produk amanah diwujudkan untuk memenuhi keperluan kesesuaian penerima. Dia is orang individu ataupun organisasi yang paling penting dana amanah ini adalah hak milik mutlak penerima. That means you set a trust for that particular person macam tu untuk tujuan, dengan bertujuan juga dan tidak termasuk dalam kategori harta pusaka si mati. There's not falls under the estate, orang cakap. Dia tidak akan jatuh kepada harta pusaka. Lepas tu antara produk amanah raya, produk amanah ni adalah amanah biasa. There is normal trust yang saya ada minimum, ada maksimum dia kan. Lepas tu satu amanah Safecare trust, amanah Safecare Premier, property trust. ITA is for the institution, that's mean for the organisation. Lepas tu tabung amanah khas, hibah tunai, deklarasi hibah, amanah insurans, amanah manfaat pekerja dan lain-lain, sebenarnya banyak di amanah raya ni kan. Lepas tu amanah manfaat pekerja ni sebenarnya berperanan pemegang amanah kepada wang papasan insurans. Pekerja syarikat yang didatik oleh majikan tersebut menguruskan wang papasan tu agar memberi manfaat kepada untuk melindungi penerima. That's mean waris-waris dia nantilah. Bertanggungjawab juga untuk memastikan pembahagian papasan ini diberikan kepada waris yang berhak tanpa berlakunya penyelewangan kepada penerima, terutamanya minor, anak bawah umur ataupun OKU. Dan kamu tahukah banyak yang terjadi lah kan kes-kes di mana ini pergaduhan antara adik-beradik, cousin-cousin, anak-anak pasal harta semua ni, dan mungkin kita mau dengar lah kan kes-kes yang boleh dijadikan iktibar supaya kita macam saya mau pergi buat saya punya wasiat di amanah raya, dia bilang, sebab kita tidak tahu ia akan berlaku sampailah pada satu hari nanti it happens to ourselves kan. So ini yang sangat penting, kita perlu macam jadikan iktibar kepada semua kisah-kisah benar yang berlaku di luar sana kan pasal perebutan harta ni. Dan kita akan kembali selepas ini, jangan pergi mana-mana terus. Masih lagi bersama saya Velvet di Steady Cow Gang, dan hari ini saya bersama dengan Puan Saftuya Adnan dari Amanah Raya Berhad Cawangan Kota Kinabalu, Sabah. Dan kita bercerita pasal pembikinan macam wasiat di amanah raya, apakah servis-servis yang dorang boleh provide untuk kita rangkan. Dan kalau kita tengok sekarang ini perebutan harta, kita dengar banyak berlaku di mana-mana lah, bukan di drama-drama di TV sejak dan perebutan harta memang sangat-sangat benar kan. Dan mungkin Puan boleh kongsikan lah kan dengan pendengar-pendengar Kopi FM pasal kes
kes yang boleh dijadikan iktibar. Kita bukan macam mau kasih mengumpat ke apa, cuma kasih awareness lah kan. Betul. Yang untuk ada satu kes kan, kes kemalangan jalan raya kan, yang melibatkan kematian pasangan suami isteri dan menyebabkan anak-anak si mati menjadi yatim piatu dalam usia yang muda. That's mean a minor lah, living behind a minor. Musibah ini kan kita dah pernah dengar kan yang simpati daripada masyarakat dan orang memberi sumbangan kepada family ni kan, disalurkan melalui oleh masyarakat untuk anak-anak yatim tersebut sepatutnya ke akaun bank salah seorang uncle dia orang. Dia buat kan, dia macam orang contoh di berderma. social media, derma kepada akaun Siano Binan. Lepas tu kan penyalahan guna kuasa berlaku dalam pengurusan wang sumbangan ini. Kemudian pertelikahan pun berlaku dalam family tersebut kan. Lepas tu waris tu dia orang kan bersepakat untuk hadir ke Amanah Raya untuk membuka akaun Amanah Raya. Dan melantik Amanah Raya sebagai pemegang amanah untuk menguruskan dana sumbangan yang disalurkan tersebut. Dah kira macam dah separuh jalan kan. Benda tu dah terjadi. Amanah Raya kemudian bertanggungjawab bagi memastikan dana tabung tersebut digunakan untuk kepentingan anak-anak yatim piatu itu nanti. Lepas tu kan ada satu lagi senario kan yang berlaku, pelantikan organisasi yang tidak mempunyai sebarang konflik kepentingan terhadap dana sumbangan dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan dalam kalangan waris. Kadang-kadang yang seorang ni simpan kok dia foot blame kan, kadang-kadang cakap yang menyalahkan pihak ni, tapi dia tak tahu sebenarnya apa di sebalik sumbangan tersebut, apa yang dia lakukan terhadap akaun tersebut. Kalau dia melantik Amanah Raya ni, jadi kita akan memastikan dana sumbangan tersebut akan diserahkan kepada mereka yang berhak dan manfaat sumbangan dapat digunakan sebaik mungkin. Penjaga juga boleh berurusan dan mengeluarkan dana daripada tabung ini bila-bila masa bagi kepentingan beneficiary tersebut dengan keperluan beneficiary. Kalau dia ada wujudnya tabung amanah di Amanah Raya lah. So ini adalah sangat-sangat penting. Sebab kita tengok banyak juga kes yang berlaku sebegitu kan. Yang dua-dua pergi sama kan. Lepas tu meninggalkan budak kecil. Jadi kita bagi derma kepada seorang individu. Kita mau tahu betul kah ini duit dia pakai untuk bagi tu anak dia makan, kan? Ataupun dia bikin sendiri. So banyak betul kan. Kita tak tahu berapa amount yang masuk dalam akaun dia. Macam seorang abang juga kan. Bukan kita tidak percaya kan, dah satu family. Kadang-kadang kita tak tahu kan apa akan jadi kepada adik dia masih bawah umur. Pernah terjadi perkara macam ni. Kita ingatkan abang yang uruskan, padahal si adik tu tinggal dengan orang lain. Bukan abang. Macam itulah. Ya bahkan disahkan kalau ada Amanah Raya, kita boleh memastikan yang keperluan yang minor ni kan terjaga kalau ada tabung di Amanah Raya. Okey, dan ada lagi banyak soalan ni. Kita akan kembali sekejap saja lagi. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bersama Steady Kau Gang bersama saya Velvet di Kupi FM. Jangan lupa like Facebook page kami. Juga boleh download app Kupi TV secara percuma di Google Play Store dan juga di Apple Store. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Saftuya Adnan. Dan untuk pengetahuan kamu orang, Puan Saftuya ini berasal dari Sibu, Sarawak. Dan baru je 2 bulan di Sabah sebenarnya. Alah, Puan kau datang Sabah kan time PKP tidak boleh berjalan-jalan. So apa di mana yang Puan pergi selama 2 bulan? Imago saja. Baru Imago. Okey. Kita tunggu sampai ini travel ban karena lift kan baru boleh jalan-jalan dia bilang. Dan okey. Kita sudah bercerita pasal kan betapa pentingnya kita buat wasiat untuk mewariskan harta kita kepada anak-anak dan siapa-siapa lah kan pewaris. Dan kita harap yang para pendengar dapat tahu yang betapa susahnya kalau kita tidak melantik institusi yang berpengalaman dalam melaksanakan perancangan pewarisan. Jadi kita perlu tahulah yang ini adalah sebenarnya sangat-sangat penting kan Puan? Ya. Untuk ini kan kita penting untuk kita melantik organisasi yang betul untuk jadikan wasi ataupun pentadbir pusaka kita nanti kan. Satu, untuk mengelak wujudnya pertingkahan, pergaduhan dan penipuan mengenai harta si mati.
Lepas tu penerima ataupun waris tidak mengetahui mengenai kewujudan harta lain yang ditinggalkan oleh si mati. Kerana mungkin si mati semasa hayatnya suka berahsia mengenai harta dia ke apa kan. apa yang dia ada. Ya, tapi kalau di amanah raya nanti datang saja bawa surat mati ke apa kan. Kalau nak find out ada ke tidak wasiat dengan amanah raya, dari situ kan boleh buat semakan. Lepas tu kalau ada wasiat ni kan kesenambungan hidup waris si mati, kalau tiada wasiat dia akan terjejas dan terabai kerana tidak dapat mewarisi harta si mati, terutama bagi anak orang kurang upaya dan anak bawah umur yang sebenarnya lebih memerlukan bahagian tersebut untuk meneruskan kehidupan mereka. Lepas tu berlaku kesukaran juga di dalam pentadbiran harta pusaka si mati kerana waris-waris tidak memperoleh maklumat lengkap mengenai harta yang ditinggalkan oleh si mati. Ianya juga menyulitkan pentadbir untuk menyelesaikan pentadbiran si mati dalam tempoh yang singkat. Bagi anak kelainan upaya OKU pula, sekiranya penjaga tidak membuat akaun amanah, tidak buka akaun amanah, kehidupan mereka akan terabai dan tidak dapat dipelihara dengan baik apabila penjaga mereka meninggal dunia. Dan Puan telah menyebut banyak pasal anak-anak yatim yang parents dia dengan macam kematian yang mengejutkan dan juga OKU kan. Adakah kes ini memang banyak? Banyak yang kita kenalikan akaun amanah yang untuk orang yang kurang upaya ataupun dengan yang minor. Kita minor memang kita bagi untuk nafkah kan, bagi kelangsungan hidup budak tu untuk pelajaran kan dan sebagainya. Kalau ada daripada akaun amanah ni dia macam lebih apa orang tak senang. Lebih senang. Kan. Sebab dah ada tabung amanah ni dan, untuk anak tu. Dan tidak akan berlaku macam pecah amanah lah. Yes. At the same time kan. Sebab dia dah melantik amanah raya sebagai pemegang amanah. Okey, kita akan kembali selepas ini. Ada satu soalan terakhir. Jangan pergi mana-mana, terus setia bersama saya Velvet. Lagi setia bersama saya Velvet di Kopi-Kopi FM. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Saftuya Adnan dari Amanah Raya Berhad Cawangan Kota Kinabalu. Dan kita telah mendengar penjelasan dan juga perkongsian Puan pasal inilah. Pewarisan harta, adakah ia penting? Dan kalau kita rumuskan, memang sangat-sangat penting kan, especially kalau orang itu berharta banyak, ada anak-anak banyak, takut pula jadi pergaduhan nanti. Dan dalam situasi sekarang ni kan, apakah inisiatif lain Amanah Raya untuk menggalakkan rakyat Malaysia supaya dorang boleh merancang pewarisan? Ya, di Amanah Raya sini kan kita sedia maklum kan, saban hari kita mendengar tentang laporan peningkatan kes rakyat Malaysia yang dijangkiti yang meninggal dunia akibat COVID ni kan. Amanah Raya amat bersempati ke atas semua pesakit dijangkiti wabak ini dan juga waris-waris yang kehilangan ahli keluarga mereka. Dan apabila berlaku musibah perkara begini, kita diberi pilihan sama ada melakukan perancangan awal bagi memastikan kesejahteraan masa hadapan generasi kita seterusnya, dan kita bersedia untuk melakukan perancangan sama sekali kan. Sekiranya anda memilih untuk merancang di peringkat awal, mulakan langkah pertama merancang pewarisan anda dengan instrumen wasiat, amanah dan hibah bersama Amanah Raya. Kita di Amanah Raya juga turut menyediakan pakej khas bagi waris-waris yang ingin melaksanakan pentadbiran harta pusaka bagi ahli keluarga yang meninggal dunia akibat wabak COVID ni, di mana diskaun sebanyak 50% ke atas fee pentadbiran pusaka tersebut. Tanda simpati kami atas kehilangan ahli keluarga. Tawaran ini adalah sah sehingga 31 Disember saja. Oh, sekejap lagi, satu bulan saja. Ya, satu bulan lagi. Justru itu kan, rancangkanlah pewarisan anda hari ini kerana Amanah Raya berupaya memenuhi keperluan anda. Dan kita memberikan hikmat nasihat secara percuma juga menerusi 21 cawangan amanah raya di seluruh negara. You can just come to our counter, tanya bertanya, minta pendapat ataupun nasihat daripada pihak kita. Kita bersedia membantu secara percuma saja. Kalau sekarang ni time PKP ni kan Amanah Raya buka juga? Memang buka, kita buka. Okay. Kita buka dari pagi sehingga petang, macam biasa. Macam biasa punya hours lah. Yes. Okay.
Oh, I see. Dan untuk pengetahuan kamu orang, kan kalau kamu ingin mengetahui dengan lebih lanjut pasal produk dan juga perkhidmatan Amanah Raya, kamu boleh dapat ini penerangan lanjut dengan melaksanakan temu janji secara atas talian, ataupun dorang ada apps Muda Ali. Klik My ARB yang boleh dimuat turun ataupun kena download di Android ataupun iOS. Dan kamu boleh kunjungi mana-mana 21 cawangan Amanah Raya di seluruh Malaysia. Kalau di KK kita ada satu saja, Kota Kinabalu. Okey, di tempat lain dah ada? Nak ada. Oh, okay. Belum lagi akan datang. Semua yang dari Sandakan tu pergi di KK kan. Kita jumpa di KK, dia bilang. Dan kamu boleh call juga talian mesra. Talian dia 03-2072-9999. Jangan ada Facebook page yang official juga. Amanah Raya Official, yes. Dan laman web diorang www.amanahraya.my. Okay. Dan terima kasih Puan sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Kopi-Kopi FM. Pendengar-pendengar, saya rasa mungkin ada kesedaran sudah lah ni kan, pasal mau buat wasiat, pelantikan waris semua. Dan kita akan jumpa lagi harap-harap. Terima kasih Bebet. Thank you so much for your time. Dan kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama Kopi-Kopi FM.